Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Burhani bin Syam. Nombor matriks 27 DAG 21F1028. Dari kelas DAG 2B dan dari kumpulan 3. Hari ini kami akan membentangkan subjek STKI, iaitu subjek Teknologi Kejuruteraan Islam. Kami telah memilih tajuk di topik 4, iaitu pelaksanaan syariah Islamiah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Pertama, saya akan beritahu apakah itu syariah. Syariah adalah berasal dari perkataan syarak yang memberi maksud jalan ke arah sumber air atau memberi makna jalan yang lurus. Syariah dari aspek istilah adalah merujuk kepada segala hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. Okey, terdapat 4 pelaksanaan syariah Islamiah. Yang pertama, utamakan yang utama. Kedua, matlamat tidak menghalalkan cara. Ketiga, pelaksanaan kajian menempati syariat. Keempat, mencegah lebih baik daripada mengubat. Jadi saya akan beritahu utamakan yang utama. Islam menjadikan aulawiyat atau keutamaan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Maksudnya mengelakkan, contohnya mengelakkan kemudaratan demi mencari kemaslahatan. Maksudnya di sini apabila kita terkandas dan kemudian tiada sumber makanan yang halal untuk didapati, maka makanan yang haram kinzir, ular, monyet dan lain lagi boleh dimakan hanya untuk mengisi perut sahaja. Kedua, mendahulukan yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunat, seperti menunaikan solat fardu dahulu sebelum melakukan riadah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan ramai adalah wajar didahulukan daripada kepentingan individu. Maksudnya di sini pemimpin sebuah negara perlulah memberi bantuan kepada masyarakat dahulu berbanding keperluan dirinya. Dan yang keempat, pelaksanaan sesuatu perkara hendaklah merujuk kepada mengutamakan agama, nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta. Contohnya di sini tidak meminum arak kerana melanggar hukum agama Islam. Ia boleh merosakkan hati dan menjejaskan kesihatan akal, serta bagi perempuan yang meminumnya boleh merosakkan rahim atau janin. Dan minum arak ini juga menjatuhkan maruah seorang Islam. Akhir sekali, arak ini boleh menghabiskan wang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Rifai bin Ramli. Nombor matriks saya 27 DAG 21F1096. Hari ini saya akan membentangkan tentang matlamat tidak menghalalkan cara. Isi yang pertama, Islam mengakui keperluan untuk membuat kajian tentang alam. Manusia dibenarkan untuk menerokai daratan, lautan dan ruang udara untuk tujuan pengimaraan alam. Poin yang kedua ialah ciptaan dan penemuan inovasi yang melibatkan teknologi dan kejuruteraan adalah bukti kehebatan akal manusia untuk keperluan dan kemaslahatan hidup manusia. Poin yang ketiga ialah, namun begitu, syariat menegaskan setiap operasi untuk menghasilkan ciptaan dan rekaan hendaklah menghormati peraturan dan etika Islam. Yang keempat ialah, tiada istilah untuk mencapai matlamat keperluan manusia. Sebarang kaedah boleh diguna pakai dan menghalalkan proses yang bercanggah dengan syariat. Last sekali ialah, dunia hari ini memaparkan kerakusan manusia untuk maju dan moden hingga bergelar kuasa besar dunia melalui proses mengorbankan alam. Sebagai contoh, ujian nuklear di lautan telah mengakibatkan berlakunya kerosakan pada lapisan perut bumi dan menjadi punca berlakunya tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Nama saya Muhammad Syarnizam bin Abdullah. Nomor matrik saya yaitu 27 DAG 21 F1080. Oke, kita beralih kepada pelaksanaan syariah dalam kajian, yaitu sains dan teknologi dan kejuruteraan. Ia lebih mengutamakan nilai keagamaan yang lebih fokus kepada etika dan adab dalam membangunkan alam. Peraturan dan hukum yang melibatkan halal seperti haram, sunat, harus, dan makruh serta syubhat dalam menjadi asas rujukan dalam pelaksanaan setiap proses kerja. Sebarang ciptaan, penemuan, kajian, dan penyelidikan sewajarnya mengambil kira akan kepentingan prinsip dan etika syariat Islam. Bagaimanapun, kegagalan untuk mematuhi prosedur ini akan menyumbang kepada ketidakstabilan dan kepincangan pengurusan alam. Andai berlaku pertembungan antara kepentingan, keperluan manusia dan pemeliharaan alam, maka syariat menetapkan untuk memilih kemudaratan yang minimal. Nama saya Isnabi Zahri bin Mustafa. Nombor matrik saya ialah 27 DAG 21 F1020. Saya daripada kelas DAG 2D akan membentangkan tentang tajuk mencegah lebih baik daripada mengubat. Syariat Islam menetapkan prinsip mencegah adalah menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kerja manusia. Prinsip pencegahan yang diminta oleh syariat Islam adalah untuk menolak dan mengelakkan berlakunya kerosakan. Contohnya, Islam mengharamkan perbuatan mendekati zina. Maksud mendekati itu adalah termasuk berdua-duaan atau sesuatu tindakan yang boleh membawa zina. Larangan perbuatan yang boleh membawa kepada zina adalah dianggap langkah pencegahan bagi mengelakkan zina dan lahirnya anak luar nikah. Kajian sains dan rekaan teknologi serta kejuruteraan hendaklah mengambil langkah pencegahan dalam segenap aspek dari mula hingga akhir. Akibat yang besar akan menimpa umat manusia apabila langkah-langkah pencegahan tidak diambil hisap. Prinsip mencegah sewajarnya menjadi agenda utama para saintis, teknokrat dan jurutera melaksanakan tugasan mereka. Pengabaian prinsip ini akan menempah suatu pengurusan kos yang lebih besar serta pengorbanan masa yang bukan kepalang. Justru itu, fikirkan aspek pencegahan sebelum bertindak.